أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، وقال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. Kita berkata Imam Al-Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Wahai gulam, adalah hal-hal yang batin itu tidak akan tersingkap, melainkan sesudah sampai kepada Allah Ta'ala serta berdiri di pintunya. Bertemu pula dengan orang-orang utamanya serta para pengganti mereka. Berdiri menunggu di situ, dan bila benar-benar engkau sudah sampai di pintu Tuhan dan engkau tetapkan dirimu berdiri terus di situ dengan penuh adab dan sopan dan mengetuk pintunya, barulah pintu itu akan dibuka di wajahmu, dan kelak dia akan menarik masuk siapa yang disukainya serta mendekatkan siapa yang mahu didekatkannya, menidurkan siapa yang mahu ditidurkan, diarakkan siapa yang mahu diarakkan, dicelakkan siapa yang mahu dicelakkan, diberi pakaian siapa yang mahu dipakaikan, diberi kesenangan siapa yang mahu disenangkan, diberi aman siapa yang mahu diamankan. Dia berbicara dengan siapa yang dia mahu, dan kata-kata dengan siapa, dan berkata-kata dengan siapa yang dia mahu. Wahai orang-orang yang lalai dari semua kenikmatan ini, di mana kamu sekalian? Alangkah jauh sekali hati kamu dari perkara-perkara yang aku isyaratkan itu. Kamu semua fikir bahawa perkara ini enteng sahaja, boleh dapat dicapai dengan berpura-pura, berbuat-buat, yakni olok-olok dan nifak. Bahkan semua ini mestilah bersikap benar dan sabar atas tukul besi takdir itu. Jika engkau sudah punya serba cukup, badanmu sihat, berterusan dengan maksiat pada Allah Ta'ala, lalu engkau bertaubat dari semua maksiat dan kesalahanmu itu, baik yang zahir maupun yang batin, dan kau meninggalkan rumah untuk berada di padang pasir dan di tanah lapang untuk memohon wajah Allah dan keredaannya. Lalu engkau pun diuji dan ditimpakan bala, sedang jiwamu meminta kepadamu apa yang pernah ada padamu dari dunia dan akhirat. Maka jangan menyahut permintaannya dan memberinya apa yang dituntutnya itu. Jika engkau sabar begitu, barulah engkau akan mendapat kerajaan dunia dan akhirat. Jika engkau tidak sanggup bersabar, semua peluang itu akan hilang dan luput daripadamu. Wahai orang yang bertaubat, tetapkan dirimu di atas taubatmu itu dengan penuh ikhlas. Paksa dirimu menanggung perubahan itu beserta bala bencana. Beritahunya bahawa Allah Ta'ala akan membangunkannya di waktu malam dan memasyhurkannya, yakni menyibukkannya di waktu siang, serta direnggangkan antaranya dengan anak isteri, jiran tetangga, teman taulan, sehingga mereka bersunggup dan membantah sikapmu dan tidak mahu lagi mendekatimu dan berbaik-baik denganmu. Muslimin dan muslimat dan penonton yang dirahmati Allah sekalian, setiap manusia dalam kehidupannya bercita-cita mendapat perkara yang tertinggi berdasarkan ilmu yang dia ada. Kalau seorang yang main bola, maka dia nak jarikan gol sebanyaknya dan untuk menang.
Kalau seorang peniaga, dia nak untung sebanyaknya lalu kaya. Kalau seorang yang belajar, dia mahu berjaya lalu mendapat anugerahnya dan hadiahnya. Setiap orang ada cita-cita tinggi dia. Setiap orang berdasarkan ilmu dia. Maka orang yang ilmunya cuma di dunia, maka dia mencari segala perkara kedudukan paling tinggi di dunia. Yang suka pada kepimpinan, dia nak dapat jawatan paling tinggi. Yang suka pada kekayaan, dia nak kumpul harta sebanyaknya. Yang suka pada ilmu, supaya dikatakan alim dan tuan guru, maka dia cari sebanyaknya ilmu. Yang suka mahu dipuji, maka dia buat segala apa yang dipuji oleh manusia. Tetapi kita kena jelas untuk mengetahui siapakah manusia yang paling mulia di dunia. Manusia paling mulia di dunia yang pertama ialah para rasulnya. Dan secara khusus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diikuti oleh ulul azmi di kalangan rasulnya yang 5. Dan rasul-rasul yang lain serta nabi-nabi. Dan pangkat kenabian itu ialah pangkat yang Allah Ta'ala pilih di kalangan manusia tanpa sebarang usaha daripada mereka. Kerana Allah yang memilih risalah ini. Yang kedua yang mulia sesudah Nabi dan Rasulnya ialah para walinya, para awliya. Para wali dan manusia yang paling mulia sesudah para nabinya. Dan bila kita sebut para wali, maka syarat untuk menjadi wali itu ialah para ulama. Sebagaimana disebut oleh Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i rahmatullahi alaihima, "Law lam yakun al-ulama awliya Allah falaysa lillahi waliyyun." Kalau bukan ulama itu wali Allah, maka Allah tak akan ada wali. Kan di antara syarat wilayah kewalian ialah ilmu. Ilmu yang Allah Ta'ala lapangkan dadanya untuk diberikannya. Berdasarkan hadis Nabi SAW, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Siapa yang Allah menghendaki kebaikan padanya, dia beri faham agama. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, "Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun." Katakanlah wahai Muhammad kepada manusia, apakah sama orang alim dengan orang yang tak alim? Orang tahu dengan orang tak tahu. Dan berdasarkan firman Allah Ta'ala, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah mengangkat orang beriman di kalangan kamu dan orang-orang yang mempunyai ilmu mengatasi orang beriman dengan beberapa darjat. Maka dalilnya banyak dan keterangannya juga jelas. Bagi orang yang Allah Ta'ala berikan iman pada dia, sesudah Allah Ta'ala beri hidayah Islam kepadanya, maka dia akan berfikir untuk menjadi orang paling baik, iaitu menjadi para walinya. Apakah boleh seorang bercita-cita nak jadi wali? Boleh, bukan digalakkan. Kerana ia memberi maksud ad-dunuwu minallah, iaitu untuk dekat dengan Allah. Seorang bila dikenal raja, dia akan berusaha untuk dekat dengan raja. Tak kira dia kerja tukang kebun ke, dia kerja apa, yang penting dia dekat dengan raja. Sekira-kira raja kenal nama dia, siapa dia, panggil Pak Mat, maka ia satu kegembiraan dia untuk dikenali. Maka seorang hamba yang sebenar, dia akan berusaha untuk dekat dengan Allah, memperoleh wilayah, memperoleh kewalian. Maka ia satu kenikmatan yang tinggi yang Allah berikan pada hambanya. Sehingga dengan wilayah tadi, dengan kewalian tadi, dia akan mengenali orang baik, orang-orang yang dekat dengan Allah. Kalau saya bagi contoh tadi, kalau seorang dia dah dekat dengan sultan, dia akan kenal semua yang dekat dengan sultan. Dan dia juga kenal semua fungsi ni. Ini bendahara, ini menteri, ini kerja ni, ini bahagian ni, dia kenal semua. Maka ialah kedudukan yang nak diburu oleh manusia sebenar, nak dekat dengan Allah. Kita dah sebut sebelum ini,
Nikmat yang paling hebat ialah nikmat mengenali Allah. Bukan itulah ketenangan sebenar. Itulah dia syurga kita di dunia. Dan masakin ahli dunia disebut oleh para ulama, orang paling miskin ialah orang yang keluar dari dunia ini dalam keadaan dia tak kenal Allah. Dia tak cinta Allah. Sebab luput padanya kebahagiaan sebenar. Umpama seorang masuk rumah besar, dilihat segala nikmatnya, tapi dia tak jumpa tuan rumah. Masuk rumah besar, makan itu, makan ini, duk pusing rumah, tapi tuan rumah dia tak jumpa. Maka kalau nak cerita ke orang pun, dia kata saya pergi rumah besar sekian-sekian. Rumah siapa? Kita sebutlah rumah fulan bin fulan. Jumpa tak dia? Tak jumpa. Orang kata awak ni tak bertuah. Tak jumpa. Bahkan yang bertuah yang jumpa dia walau di luar rumah. Sebab dia tahu suatu hari nanti dia akan dibawa masuk rumah. Maka dalam hidup kita sedang mencari Allah, kerana ia adalah sumber ketenangan kita sebenar. Siapa yang dia jumpa Allah, maka dia akan faham semua yang berada sekelilingnya ialah ujian Allah padanya, bukan lagi matlamat. Tapi kalau dia tak jumpa Allah, dia melihat apa sekelilingnya ini matlamat dia. Kalau seorang isteri, dia nampak suamilah matlamat dia, maka apa-apa yang berlaku pada suaminya dia akan kecewa, putus asa, kemudian mati dalam keadaan dia rasa hina. Atau setengah itu melihat anak dia matlamat dia. Bila anaknya gagal, anaknya tak beri suatu input yang baik padanya, maka dia kecewa, dia mati kerana. Ada orang yang melihat majikannya matlamatnya. Bila majikan dia tak suka dia, pecat dia, maka kecewa hidup, gelap masa depan dia. Orang yang benar-benar jumpa Allah, dia mengetahui semua sekelilingnya ini adalah alat dan ujian, bukan fitnah, bukan juga mungkin menjadi nikmah, bala. Yang sekeliling dia ni mungkin bala Allah, yang sekelilingnya ini mungkin nikmat Allah, yang sekelilingnya ini mungkin ujian Allah, yang sekelilingnya ini semuanya alat. Maka orang faham macam tu, maka dia akan sampai ke pintu Allah. Bila dia sampai ke pintu Allah, maka Allah akan menyingkapkan kepadanya segala rahsia. Tentang kita kenapa nak tahu rahsia? Yang kita sebut asrar. Pertama saya katakan sifat manusia, dia suka tahu rahsia, dia nak tahu rahsia. Maka dengan mengetahui rahsia dia akan tenang. Atau dia rasa dia punya sesuatu, dia nak tahu apa rahsia orang ni berjaya berniaga. Saya tahu rahsia dia. Rahsianya dia jaga mak bapak dia, dia seorang pemurah, maka dia berjaya. Key point tu ataupun kata kunci tadi memang menjadikan kita rasa seronok. Kita tahu apakah menyebabkan dia itu menang dalam pertandingan atau sebagainya. Saya tahu rahsia dia. Dia seorang yang kuat latihannya dan sabar dalam kehidupan dia. Itu rahsia. Kita bila mengetahui suatu rahsia, kita akan rasa lapang dada, tenang, dan kita rasa kita ada kunci kejayaannya. Apakah dia rahsia tukang masak ni sehingga bertahan puluhan tahun? Kita tahu rahsia dia, maka kita boleh melakukannya dengan rahsia. Bukan setiap orang bila tengok orang tu dia berada pada kedudukan tertentu, kita akan tanya apa rahsianya. Kongsi sikitlah rahsia, kongsi sikit rahsia. Dengan orang tu macam mana boleh berjaya dalam lapangan ni, lapangan tu, kita akan kata pada dia, kongsi sikit rahsia. Kita jumpa orang kaya, kita jumpa orang berjaya, kita jumpa orang yang popular, kita jumpa orang yang ada nama, kita jumpa orang yang dihormati, kita akan ada rahsianya apa? Sebab kita merasakan kita juga boleh berada di tempat tadi dengan mengetahui rahsia. Contoh itu rahsia orang. Ini yang kita sebut rahsia Tuhan. Apakah yang dimaksudkan dengan rahsia Tuhan? Apakah yang dimaksudkan? Maksudnya kita faham apa yang Allah kehendaki. Macam kita cakap semalam, bila Allah uji kita dengan satu musibah, kita faham kenapa Allah uji kita macam ni. Kita nampak jalan keluarnya, kita nampak tujuan ujian. Umpama kita demam, mari demam seminggu dah. Orang yang mengetahui rahsia Allah tahu, saat saya demam kerana Allah nak angkat darjat, kerana Allah nak ampun dosa saya.
Dan juga kerana mungkin sebab demam, untuk saya banyak masa dengan keluarga saya. Ada orang mengetahui rahsia ini cepat. Bergantung bagaimana hubungannya dengan Allah. Makin dekat dia dengan Allah, dia mengetahui segala rahsianya. Bahkan dia juga mengetahui rahsia orang lain, apa yang Allah lakukan pada dia. Saya tahu kenapa Allah buat begini pada awak. Saya tahu kenapa Allah uji awak dengan macam ni. Kerana awak pernah cakap besar, kerana awak begitu, awak begini. Dia tahu. Tapi orang ni kembali kepada jalan dia. Maka kita kalau tahu rahsia Allah, tak ada satu pun kita nak membeber, kita nak mengeluh, jauh sekali untuk lemah. Kerana semua berlaku dengan izin Allah dan hikmah yang hebat. Hikmah yang hebat. Kadang-kadang seorang tu tersesat di satu tempat untuk dijumpa sesuatu yang menarik. Hikmah. Ada seorang hamba Allah, anak dia sakit. Dia duduk di pedalaman, kampung pedalaman, jauh. Dan dia tak mampu bawa anak dia ke hospital. Dia jauh. Anak dia ada penyakit saraf dan sebagainya. Setiap malam dia doa pada Allah, ya Allah sembuhkan anak dia, supaya Allah Ta'ala hantar orang yang mampu merawat anak dia. Itu doa dia. Dan dia tak tahu, dia kena jauh jarak kampung dia. Ceritanya ada seorang doktor pakar. Bila dia ditugaskan ke satu kawasan, dan dia pakar dalam bidang saraf dan sebagainya, maka dia pun naik kapal terbang. Ini kejadian yang berlaku di Pakistan. Kita kat Pakistan, dia naik kapal terbang untuk pergi satu tempat. Dia kerana ke bumi Pakistan berbukit, bergunung ganang, pedalaman. Maka berlaku ribut petir, menyebabkan kapal terbang kena mendarat cemas. Pendaratan cemas. Ke darat mana-mana lah tempat lapang. Maka dia berdarat di tempat di mana kampung mana orang sakit. Takdir Allah. Maka dia berhenti. Dan dia minta perlindungan orang kampung. Dan orang kampung tahu doktor. Maka orang yang sakit anak minta doktor datang rumahnya. Asbab kesembuhan anak dia. Lihat bagaimana takdir Allah. Yang si hamba ni berdoa yakin satu hari nanti akan datang pertolongan Allah. Maka Allah takdirkan ini untuk jumpa yang ni. Macam kita lah, kita tengok, bagi contoh lah, kita tengok yang ni duduk Selangor, bini dia orang Kelantan. Kita tanya awak ni jumpa macam mana? Sebab Selangor Kelantan tu jauh sangat bahasanya dan sebagainya. Dia jumpa kat mana? Orang ni pun saya jumpa Ustaz, tulang saya nak datang Johor, kerja kilat, dan bini saya pun kerja kilat, bertemu kahwin. Lihat bagaimana takdir Allah, hantar orang ni ke sini, hantar orang ni ke sini, akhirnya bertemu jodoh. Kita kadang-kadang heran, macam mana orang Melayu kahwin Mak Saleh? Macam mana dia boleh jumpa? Ataupun orang Melayu kahwin orang Jepun, macam mana boleh jumpa? Ada seorang hamba Allah, kerjanya bomba. Bila berlaku kebakaran, dipadamkan, api sambar badan dia, maka melecur badan dia. Jabatan Bomba Malaysia hantar dia ke Jepun untuk rawatan intensif. Berbulan ke Jepun, duduk hospital. Nurse yang rawat dia setiap hari ni, jumpa jodoh kahwin. Macam mana takdir Allah pada dia? Akhirnya dia kahwin. Orang yang dekat dengan Allah, dia cepat memahami hikmah takdir Allah, cepat faham. Dan dia juga boleh beri faham pada orang lain bila terkena suatu musibah. Tapi orang yang jauh dari Allah, dia tak pernah faham takdir Allah, sebab dia melihat kemampuan dia. Maka dia akan celakakan orang lain dan celakakan diri sendiri. Dan dia tidak pernah berubah. Dia terus salahkan orang lain. Dia terus salahkan dirinya untuk dia kecewa, berputus asa dari rahmat Allah. Maka ini yang kita maksudkan, salah satu daripada rahsia Allah. Banyak rahsianya, banyak. Salah satu ialah mengetahui hikmah takdir Allah. Sebab itu kita lihat orang-orang yang dekat dengan Allah, apa pun takdir menimpa dia, dia tenang. Sebab dia tahu kebaikannya. Kalau dia hilang dunia, dia tenang, dia tahu Allah akan ganti lebih baik. Yang dia takut bila datang ujian, pahalanya hilang. Itu dia takut. Dan dosanya bertambah. Musibah sebenarnya bukanlah musibah yang menimpa kita pada apa yang kita tak suka.
Musibah sebenar, kata ulama, bila kita diuji oleh Allah, hilang pahala kita. Walau waktu kita diuji, itu tanda Allah nak beri pahala. Waktu kita diuji, itu tanda Allah nak angkat darjat. Tiba-tiba kita diuji, jatuh darjat kita, bahkan hilang pahala kita. Dan sebahagiannya bila diuji menjadi orang berputus asa. Patut lepas diuji makin cantik, sebab dia faham rahsia Allah. Dia setiap kali diuji, dia pun nampak dosa apa saya buat. Dia nampak apa yang Allah nak tegur saya ni. Dia akan nampak apa yang perlu saya baiki. Akhirnya hidupnya sibuk untuk baiki, bukan sibuk untuk mengeluh. Baikilah untuk jadi orang lebih baik, orang lebih takwa. Maka orang-orang yang tahu, orang-orang yang nak tahu rahsia Allah ini, dia perlu ada satu keadaan dan peringkat yang perlu dilakukan. Ada seorang yang bila berada untuk mengetahui dibuka kepadanya hijab-hijab, rahsia-rahsia, maka dia perlu dekat dengan Allah. Biar dia sampai pada Allah Ta'ala, maka di situ dia akan jumpa orang baik-baik untuk dia mencontohinya. Dan bila mana dia jumpa orang baik, maka dia tetap terus berdiri di situ. Maksudnya istiqamah dalam ibadat dan taat. Istiqamah dalam ibadat dan taat. Dan dia masuk, dia melakukan ibadat dengan penuh adab dan sopan, dan mengetuk pintunya. Kata orang yang dekat dengan Allah, bila dia buat sesuatu, dia tahu kunci dia. Kita tuan-tuan nak masuk rumah, setiap rumah tu, setiap pintu-pintu dan rumah ada kunci. Okay, saya pun masuk rumah, yang pertama saya akan tahu pintu besar tu, ni kunci dia. Pintu grey, pintu besar masuk. Lepas tu masuk pula dalam rumah, bilik-bilik tu ada kuncinya. Ini kunci dia. Bilik air pun ada kunci. Ini kuncinya. Pintu belakang ada kunci. Ini kuncinya. Maka saya dengan itu menguasai rumah ni, sebab di tangan saya semua kunci. Orang yang dekat dengan Allah, dia akan mengetahui setiap perkara ada kunci. Itu yang dimaksudkan, dia akan mendatangi ibadat kepada Allah dengan adab dan sopan, dan ketuk pintunya, yang dia mengetahui kuncinya. Kita ambil contoh, kata kunci kepada solat apa ni? Wuduk. Bila kita cerita nak solat aja, kan ambil wuduk. Itu kunci dia. Nabi kata miftahu as-salah at-tuhur. Kunci kepada solat itu berwuduk. Wuduk hukumnya sunat, tapi bila kita nak solat, hukumnya jadi wajib. Hukum ambil wuduk pada sunat, tapi bila kita nak solat, takkan sempurna solat tanpa wuduk. Maka wajib ambil wuduk. Maka kunci yang namanya wuduk tadi perlu elok dulu kalau nak suruh solat tu elok. Kalau wuduk tak betul, solat pun tak betul. Bila kita tahu bahawa kunci kepada haji, ni anak kunci pada haji apa dia? Ihram. Siapa pun tak akan disebut sebagai menunaikan haji lagi dia tak niat ihram. Sewaktu dia niat ihram saja, dia sedang membuka pintu kunci haji. Dia ihram. Maka bila dia ihram saja, dia akan mula buat kerja-kerja hajinya atau kerja-kerja umrahnya, tawafnya, sa'inya, wukufnya, dengan melontarnya, dengan tahallulnya. Dan kunci kepada kebaikan, dia tahu kalau dia nak buat baik, apa kunci dia? Dia mesti bersifat benar dengan Allah. As-sidqu. Seorang benar dengan Allah, maka Allah buka segala pintu kebaikan. Orang cakap bohong, ditutup pintu kebaikan. Ada orang kita tengok, Allah buka banyak pintu baik dia. Sedekah orang dia, tolong orang dia, ajar orang dia, bimbing orang pun dia, semua-semua dia. Kita tengok ni, awak ni bolok semua benda. Ya, kerana dia benar dengan Allah, Allah buka semua pintu kebaikan. Kita tuan-tuan kalau tak benar dengan Allah, kita dapati pintu kebaikan kita tak banyak. Masjid tak bagi, kuliah tak bagi, benda pintu baik awak. Pintu baik saya bagi makan kucing je. Tu je pintu baik dia. Yang lain tak ada. Tapi kalau orang tu benar dengan Allah, as-sidqu ma'allah, Allah buka pintu kebaikan dengan mak dia, ayah dia, adik-beradik dia, jiran tetangga dia, kawan-kawan dia.
pintu kebaikan dia dengan masyarakat dia, pintu kebaikan dengan negara dia, pintu kebaikan dengan binatangnya, pintu kebaikan dengan alamnya. Seperti orang ni macam sibuk tu buat baik sebab dia buka semua pintu baik. Ada orang saya katakan dia cuma nampak satu dia pintu baik tu dia buat. Tak boleh yang dia tak terbuka nak buat yang lain. Tak terbuka. Kenapa? Kan dia tak benar dengan Allah. Sebab tu tuan-tuan kita tengok diri kita. Pintu kebaikan banyak tak terbuka untuk kita. Sehingga sehari suntuk saya sibuk buat baik. Daripada mula saya bangun malam, bangun pagi tadi, sampailah saya tidur kembali, Masya Allah, Allah anugerahkan pada saya pintu kebaikan yang banyak. Allah yang anugerahkan saya untuk solat, untuk qiyam. Allah anugerahkan saya untuk solat subuh berjemaah, untuk belajar, untuk solat duha, untuk baca Quran, untuk menuntut ilmu. Allah ilhamkan, Allah taufikkan saya untuk berbakti pada mak saya, pada ayah saya, pada adik-beradik saya, pada jiran saya, pada kawan saya. Allah tu buka ruang-ruang untuk saya tolong manusia, berakhlak dengan mereka. Masya Allah, orang ni dia benar dengan Allah lah buka pintu. Dan kunci kepada bertambahnya rezeki kita ialah syukur. Jadi orang yang dekat dengan Allah, bila dia berdiri depan Allah, dia tahu setiap kuncinya untuk dia ketuk pintu dengan adab dan sopan. Maksud pintu kebaikan ini ialah segala pintu ketaatan kita pada Allah. Contoh orang yang dia buat baik, dia sedang ketuk pintu Allah. Sehingga bila buka pintu tadi, maka Allah merahmatinya, mengampuninya, masukkan dia dalam syurga. Tapi orang tak pernah ketuk pintu Allah. Yang ini pintu kebaikan yang Allah suruh kita buat. Maka tak akan terbuka padanya keampunan, tak akan terbuka padanya rahmat. Dia mesti ketuk pintu kebaikan sampai dibuka untuk menjadi ahlinya. Bila kita nak tambah rezeki, apa dia kunci nak tambah rezeki? Kuncinya syukur. Miftahul mazid asyukur. Anak kunci untuk bertambah semua benda, syukur. Bukan cerita duit je tambah. Nak suruh kebahagiaan kita bertambah. Kita nak bahagia, maka syukur. Maka kita akan bahagia. Tapi kalau kita tak syukur, kita tak akan bertambah bahagia kita. Tiap-tiap hari kita lalui macam gelap. Tak bahagia lah, rasa nak bunuh diri. Saya rasa nak tu nak ni. Kenapa? Kerana awak tak syukur. Bila awak bersyukur, maka Allah akan tambah bahagia kita. Sebagaimana Allah tambah rezeki, sebagaimana Allah Ta'ala tambah anak, sebagaimana Allah tambah ilmu, sebagaimana Allah tambah akhlak awak yang jadi lebih baik, sebagaimana Allah tambah kawan yang baik, Allah tambah semua benda-benda yang menjadikan kita bahagia. Maka nak kunci kepada kejayaan kita, al-falah, iaitu takwa. Kerana orang bertakwa, dia akan berjaya. Maka kita nak berjaya, maka takwa. Apa masuk takwa? Yang Allah suruh buat, yang Allah larang tinggal. Maka takwa, itulah al-falah. Anak-anak kita nak suruh berjaya, bukan kita berjaya periksa. Kalau berjaya periksa tak pernah sudah. Lepas SPM ada periksa lain pula, lepas tu ada periksa lain pula. Dia akan terus tertekan. Biar kita ajar dia kejayaan sebenar sebagai seorang hamba Allah, takwa. Anakku, kalau kamu bertakwa, kamu berjaya. Along, angah, acu, kalau kamu semua bertakwa, kamu berjaya. Anak-anak yang berjaya, anak-anak yang dididik dengan takwa. Lepas tu tuan-tuan, kita jangan, kalau yang kita ukur peperiksaan, itu bukan penentu pada rezeki dia. Kita duk tengok anak berjaya, rezeki pun banyak. Tidak, itu bukan penentu. Siapa kata peperiksaan penentu rezeki? Kita tak menentu. Dia cuma memberikan kita sedikit harapan dan kegembiraan. Tapi rezeki Allah itu begitu ajaib. Allah berikan pada siapa yang dikehendaki. Kadang-kadang yang bijak kerja dengan orang yang dulu tak bijak. Ni orang ni dulu dia tak bijak belajar, tapi dia dah tokek. Yang bijak-bijak kerja dengan dia berlaku. Ia berlaku dalam banyak syarikat. Kerana itu beritahu anak-anak ni berjaya dalam peperiksaan ini bukan jaminan pada rezeki. Jaminan pada rezeki itu bila kamu hamba Allah, memang ada rezeki.
Tapi kalau nak rezeki yang baik, maka bertakwa. Itulah kejayaan yang sebenar. Al-falah. Kunci kepada dimustajabkan doa. Apa kunci dia? Kuncinya ialah berdoa. Kunci kepada ijabah ialah doa. Tanda-tanda orang tu mustajab doa, dia tak pernah berhenti doa. Itu tanda dia mustajab doa. Doa setahun sekali payah. Orang yang benar-benar Allah nak mustajabkan doa, dia sentiasa doa. Kita makan doa, naik kenderaan doa, masuk rumah doa. Kerana Allah nak beri dia mustajab. Kita buat tu doa, buat ni doa. Dan kunci kepada iman kita pada Allah ialah berfikir. Berfikir dengan apa yang Allah suruh kita fikir. Kejadian alam, kejadian binatang, kejadian kita sendiri. Itu kunci pada iman. Sebab itu sifat orang yang imannya bertambah, dia sentiasa berfikir. Maka dia sentiasa nampak Allah dalam apa yang difikirkan. Ya Allah, Allah buat ni, Allah buat tu. Dan kunci kepada rahmat Allah Ta'ala, kita nak dapat rahmat Allah, ialah kita ikhlas dalam ibadat. Dan sentiasa fikir macam mana nak beri manfaat pada orang lain. Itu kunci dia. Siapa yang nak dapat rahmat Allah, dia kena ikhlas dalam ibadat. Dia panggil al-ihsan fi ibadatil khaliq. Dan dia mesti berusaha macam mana nak jadikan dirinya bermanfaat pada orang lain. Kata orang paling mulia, kata Rasulullah SAW, yang paling banyak beri manfaat pada orang lain. Saya bukan tunggu kita berada pada kedudukan tertentu untuk beri manfaat pada orang lain. Kita boleh. Kadang-kadang manfaatnya hanya sekadar saya nasihat, itu manfaat. Tegur, ingatkan. Atau kadang-kadang ia satu benda yang simple, isyarat. Isyarat, suruh orang ke kiri. Orang sehingga tahu ke kiri itu lebih baik, lebih selamat berbanding ke kanan. Ni orang nak parking kereta, kita kata kiri sikit, bagi isyarat kiri. Kita telah beri manfaat. Hidup kita, tuan-tuan, kalau nak dapat rahmat Allah, belajar beri manfaat pada orang. Kalau kita hidup memang beri manfaat pada orang, rahmat Allah mencurah-curah umpama hujan yang membasahi bumi. Itu orang yang banyak beri manfaat pada orang, umur pun panjang. Orang doakan. Sebab datang kita, dia dapat manfaat. Dia datang bawa air, orang dapat manfaat air kita. Datang bawa kuih, dapat manfaat. Walaupun nampak biasa, kita datang ke majlis tertentu, ada benda je kita bawa, akhirnya orang lain dapat manfaat. Bawa buah sikit, bawa kerupuk sikit, bawa ni sikit. Hidup kita manfaatkan orang lain. Sebab orang bila duduk dengan kita, dia dapat sesuatu daripada kita. Kadang-kadang bila kita musafir, kita yang buat Panadol ni, hantar dengan orang demam, bagi ni manfaat. Mudah je. Bila orang tadi memang berfikir. Kerana kita kalau musafir, ada orang bila dia musafir, dia cuma fikir buat barang dia. Satu, perangai. Ada orang bila musafir, dia juga fikir nak bawa sesuatu yang boleh beri pada orang lain. Itu dia buat kicap tu. Kicap ni nak suruh selera makan. Saya bawa sambal belacang, saya bawa sambal daging serunding. Ini orang cuba beri manfaat. Nampak simple, itulah yang menjemput rahmat Allah pada dia. Nampak simple je dia. Maka orang yang suka beri manfaat. Kemudian kata ulama, kunci kepada untuk mendapat kemuliaan, izzah, taat Allah, taat Rasul. Bila kita taat Allah dan Rasul, itulah kunci dia. Nak kita jadi mulia. Kita tak perlu mulia dengan pakai mahkota. Kita tak perlu mulia dengan duduk atas singgah sana. Kita tak perlu mulia kerana tentera kita ramai. Sebenarnya kemuliaan yang Allah tetapkan pada hamba-hambanya ialah bila dia taat Allah dan Rasul, dia mulia. Siapa yang taat Allah dan Rasul, Allah akan jadikan dia mulia. Dia tak pernah akan rasa hina. Dan kunci kepada ilmu, kita nak ilmu. Apa dia kunci ilmu? Soal, pandai bertanya, dan tekun mendengar. Husnul soal wa husnul isra'. Kalau tuan-tuan tengok orang yang alim, dia ada dua perangai ni. Pertama, cara ditanya tu bagus, adab yang tinggi. Yang kedua, cara didengar tu teliti. Dia dengar, dia pun hadam ilmu. Kita kalau ada dua perangai ni, kita boleh alim cepat pada orang lain.
suka tanya. Tapi cara kita tanya tu kena tahu. Jangan tanya benda tak ada faedah, maka kita akan dibenci. Kita kadang-kadang kenal orang ni, tok guru kita ni kita kenal. Kita banyak nak tanya hal peribadi dia ni. Hal peribadi dia yang kita nak tahu. Umur berapa, kita nak tahu. Kita nak tahu anak dia siapa. Berbanding apa yang kita perlu tahu daripada dirinya berupa manfaat akhirat kita. Tetapi kita sekali bertanya tentang peribadinya, kita telah menjauhkan diri kita dari dia. Kita tak tanya hal peribadi dia, melainkan dia nak cerita. Kalau kita berguru, kita lebih sibuk nak tanya hal peribadi dia berbanding apa yang patut kita dapat, maka kita terlupa banyak fadilah ilmu. Tak bila tanya je hal peribadi, kita mungkin jauh dari dia. Tanya pula soalan sensitif. Kenapa muka ustaz erok sikit? Tak lama dah tu. Kenapa nampak perut buncit cik nampak? Tak lama tu. Haram tu dapat ini. Dia tak akan bercakap dengan kita. Jangan tanya hal peribadi dia. Itu urusan dia, bukan urusan kita. Tanya dia tentang ilmu yang kita nak ni. Lepas tu tuan-tuan tengok orang yang alim, dia sibuk tanya apa yang menjadikan dia perlu tahu dan meninggalkan apa yang dia tak perlu tahu. Tapi kita lain. Nama mengaji untuk guru, hal yang tak berkenang tu kita nak tahu sangat, nak tanya. Tanya pula dia tak tanya ketuk guru, dia tanya orang lain. Akhirnya dia wasangka buruk, dia berspekulasi, dia memfitnah. Itu dia kena jawab depan Allah. Jawablah kamu. Dah musuh kita orang alim pula. Kita tak perlu tanya benda yang tak ada manfaat untuk kita. Kalau dia cerita, bonus untuk kita, dia ceritalah. Kalau dia tak cerita, bukan kewajiban kita tanya. Dan bukan juga sunat kita tanya. Ni nak tanya kenapa boleh lari dari rumah ni, tanya. Tak boleh, itu urusan dia. Nak lari dari rumah itu hak dia. Kenapa boleh pindah sini, kenapa? Itu urusan dia. Dia nak cerita, dia cerita. Sampai masa bila dia percaya kita, dia akan cerita. Kalau dia tak percaya, dia tak akan cerita. Maka kita tak perlu bertanya, sehingga kita jadi orang yang lebih tak dipercaya. Kita kan tuan-tuan, asalnya kita tak akan letak kepercayaan pada semua orang. Kita tak akan. Bila kita rapat dengan orang, kita mula percaya dia. Waktu kita percaya dia, kita tak ada rahsia. Tapi seorang yang merosakkan hubungan dengan orang, pertama kita ni, asal kita hubungan memang saling kita tak percaya. Sebab kita tak kenal. Bila kita lontarkan satu soalan, confirm kita tak boleh percaya. Dah, dia pun jauh. Lepas tu ramai orang bila disalah tanya dia, dia pun jauh. Maka kita kena tahu macam mana nak tanya. Bila berhadapan dengan tok guru, tuan guru, kena tahu apa yang patut kita tanya. Ini panggil husnul soal. Tanya yang baik, yang menghasilkan ilmu yang baik. Dan suka dengar. Dia panggil husnul isra'. Isra'. Dengar dengan teliti. Sehingga kita boleh catat sama macam kita dengar. Itu tanda kita teliti. Tapi dengar lain, dengar 3, catat 2. Maknanya kita belum ada kepandaian mendengar. Ni kalau kita dengar 3 lah kita dapat catat. Sebab kita pandai dengar. Kalau kita dengar 5 lah kita dapat catat. Ini semua kena belajar. Maka ini kunci kepada ilmu. Pandai tanya ataupun beradab dalam bertanya. Yang saya sebut tadi, kita tanya apa yang patut kita tahu. Jangan tanya apa yang tak patut kita tahu, yang mencerminkan akhlak kita. Tanya pertama, gaji berapa sebulan? Mencerminkan kita punya akhlak. Oh, punya materialistik soalan ni. Tanya hal-hal yang saya katakan membangunkan iman kita. Baik, kunci kepada kemenangan ialah sabar. Siapa pun sabar, maka dia akan menang. Dan kunci kepada kewalian. Bila nak sebut wali, dia ada kunci dia. Kunci wali apa dia? Mahabbah dan zikir. Iaitu sifat sayangnya pada Allah. Dan zikir yang berterusan. Maka itu kunci kewalian. Tetapi kita menyebut sebahagian daripada puluhan kunci hidup. Supaya saya nak relate dengan apa yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir. Orang tu berdiri di hadapan pintu Allah dengan adab dan sopan dan mengetuk pintunya. Yang ini dengan mengetahui setiap kunci-kuncinya. Dan kalau kita tak tahu kunci setiap perkara, habis kita. Kita nak buat kereta pun, kunci kat mana? Boleh kita boleh pergi Kuala Lumpur, boleh pergi Perlis dan mana-mana. Boleh kita pergi Terengganu, boleh ke Kelantan. Kunci tak ada, kita tak ke mana. Biar kereta lawa pun, lawa kereta, mahal. Kunci tak ada. Rumah besar, cantik, kunci tak ada.
Maka memahami kunci. Kerana istilah kunci ni Rasulullah sebut kunci, miftah. Miftahus solat at-tuhur. Nak kunci pada solat itu ialah berwudu. Maka setiap benda ada kunci. Kemudian kata Syekh, bila dia istiqamah dalam ibadat, dia tahu selok-belok tentang bagaimana nak beribadat dengan adab dan dengan sopan dia, maka ketika itulah Allah buka pintu. Maka kebaikan menjadi cara hidup dia. Dia bukan lagi buat baik kerana disuruh, tetapi dia buat baik kerana ia menjadi suatu keindahan dia. Seronok. Tentang banyak benda kita buat bukan lagi kerana kita disuruh. Satu ketika dulu, waktu kita kanak-kanak, mak kita suruh tidur, kena tidur. Mak kita kata makan, kena makan. Semua jadual kehidupan kita suruh dan larang. Sampai kita benar-benar mengerti, akhirnya kita makan tanpa disuruh. Dulu mak suruh makan sayur sikit biar jadi sihat. Dululah kena paksa, nangis makan sayur. Lama-lama kita pula tanya mak, sayur mana mak sayur? Tak cukup sayur ni. Kita pula nak. Dulu disuruh tidur, dulu mak suruh kata tidur. Ya, kalau tak tidur ganggu mak ayah dia. Hari ni tak payah suruh tidur, tidur sendiri, suka pula dia tidur. Kenapa? Dia dah tahu kenapa dia boleh tidur. Dia buat kerja dia, okay, pukul 11 saya kena tidur. Dulu mak dia kata bangun. Dulu. Sekarang dia tak perlu disuruh bangun, dia dah bangun sebelum disuruh bangun. Artinya benda yang dah jadi suruhan dari kebiasaan, keseronokan. Demikian perintah Allah. Dulu kita diperintah puasa, semayang, tutup aurat, disuruh. Dan sekali hari ini kita tutup aurat bukan kerana disuruh. Kita melakukannya kerana dah jadi keselesaan dan kebahagiaan kita. Betul, benda itu kekal dengan makna perintah Allah, tapi kita tak rasa jadi beban. Sembahyang tak rasa jadi beban, seronok kita tunggu solat. Ni Zuhur 1.12, kita pukul 12 dah ada kat masjid tunggu. Suka kita. Ramadan, 1 Ramadan, Syaban lagi kita dah puasa, persiapan menghadapi Ramadan. Kita dah tunggu. Maka orang ni sampai masa Allah Ta'ala buka sehingga dia rasa ibadat itu ialah kebahagiaannya. Waktu itu Allah yang akan tetapkan dia siapa. Yang nak diberi makan oleh Allah, yang nak dicela oleh Allah, yang nak diberi pakai oleh Allah, yang nak suruh bicara, yang suruh aman. Maksudnya dia mula fahami posisi dia apa. Kalau dia orang yang Allah perintah bercakap, maka dia bercakap. Kalau dia ialah orang yang diperintahkan oleh Allah memberi, maka dia kerjanya memberi je. Kalau dia tahu perintah Allah untuknya ialah tidur, maka dia tidur. Apa maksud tidur di sini? Sebut Allah yang tidurkan dia, Allah yang arakkan dia. Maksudnya kalau sekiranya Allah Ta'ala nak suruh dia tenang, Allah nak suruh dia fokuskan pada dirinya, maka dia fokuskan pada dirinya. Sebab itu dalam perjalanan para ulama kita tengok, ini Fudail banyak, ini Ibrahim bin Adham, ini ulama-ulama yang terkenal pada zaman mereka. Kalau kita tengok Fudail bin Iyad, dia tak nak ngajar. Sebab dia kata dah ada orang mengajar, buat apa aku mengajar? Ada orang mengajar, ramai. Kerana aku tidak akan bersaing dengan mereka. Maka dia pun duduk madrasah ni. Dia duduk. Dan kadang-kadang dia tak nak duduk madrasah ni. Dia sibuk dengan dirinya. Seorang berkata kepadanya, Tuan Guru kan tahu kelebihan madrasah ilmu, kenapa tak duduk? Dia kata aku tak boleh duduk. Kalau aku duduk, madrasah ilmu tu jadi batal. Orang kata duduklah. Dia pun duduk. Dalam majlis Sufyan Ats-Tsauri, akhirnya Sufyan Ats-Tsauri tak boleh bercakap kerana adanya dia. Tentang kita, kalau kita alim, tiba-tiba ada orang alim pada kita duduk depan, boleh cakap tak? Tak boleh cakap. Sebab itu mereka tak patut duduk. Tak patut duduk dalam majlis tu. Dia kena cari yang lain. Sebab itu orang alim tadi dia tak akan duduk majlis yang dia dikenali. Kan dia akan ganggu majlis ilmu tadi. Maksudnya ganggu macam mana? Macam saya sebut Fudail bin Iyad tadi. Dia Sufyan saya nak mengajar, nampak tok guru besar di depan, tahu ni cakap. Tu dia. Dia suruh Fudail mengajar. Tak, saya tak akan mengajar. Awak mengajar. Nak mengajar apa ni? Maka dia menjadi gerun, takut. Kita tuan-tuan bila nak buat kerja, ada orang lebih utama pada kita, memang tak boleh buat kita. Kita nak tunjuk masakan, datang share besar tengok kita, tak jadi. Kita nak bercakap tu rasa macam salah semua. Semua salah. Sebab dia lebih utama pada kita. Kita biasa selama ni duduk mengarah kat dapur.
Tiba-tiba mak mertua kita ada. Oh, tak mengarah. Mak mertua lagi hebat. Kita pun tak berani masak, biar mak mertua kita masak. Mak mertua kata, kamu juga masak. Oh, dah. Pegang senduk menggigil. Nak campur santang, tercampur susu. Habis semua salah. Kita nak letak gula je, letak garam. Habis. Padahal pandai masak. Kerana ada orang hebat, dia tak hebat. Tak tahu orang jadi imam. Jadi imam ni, hafiz Quran ni. Dia pun kata, istawu betul kansar. Tengok tok guru belakang. Terus tak ingat Fatihah. Betul? Tak ingat. Dia jadi gerung, gementar. Seorang guru berkata, kalau sekiranya kamu jadi imam, tiba-tiba kamu nampak ada orang alim macam kamu, sama macam level, berapa banyak kamu boleh baca? Dia kata bolehlah baca separuh. Sebab ada orang pandai sama ni, kalau salah sikit kena tegur belakang. Adalah separuh. Kemudian kalau jadi imam, ada orang lebih alim pada kamu. Oh, itu satu suku je boleh baca, suku. Yang asal nak baca Al-Baqarah, tu baca Al-Fil. Niatnya baca Al-Baqarah ni, akhirnya baca Al-Fil. Atau baca tu Inna A'tayna. Kerana takut ni orang alim kata dia. Dan kalau aku pula datang, kata Tok Guru, aku pula datang belakang kamu, Tok Guru, kalau Tok Guru datang tu tak boleh baca terus. Memang tak ada surah baca. Kira lepas Fatihah tu Allahu Akbar. Tapi begitu gerun. Memang sebahagian kita Allah letakkan kegerunan tadi. Kita kadang-kadang jumpa orang tertentu nak cakap gementar, niat nak cakap panjang, dua patah perkataan je keluar. Haibah dia. Maka demikian, di kalangan hamba Allah ini ada yang Allah suruh dia diam, jangan cakap. Ada yang Allah suruh cakap. Ada yang Allah arakkan dia, glamourkan dia. Sebab tu tuan-tuan tengok ulama' ada dua. Satu ulama' glamour, satu tak glamour. Tapi dua-dua alim. Dua-dua bercakap bahasa sama, ilmu yang sama. Tapi yang ni Allah nak arakkan dia untuk dia jadi popular. Maka popular lah. Dia masuk semua TV, dia masuk semua radio, dia masuk semua tempat mahafil, perkumpulan manusia, dia ceramah. Maka dia glamour. Allah uji dia dengan popular. Yang seorang ni pula Allah tak uji dia dengan popular. Kadang-kadang yang tak diuji ni Tok Guru pada yang ni. Ni yang popular ni, Tok Guru dia ni. Tapi Tok Guru dia tak boleh popular, dia boleh popular. Kenapa? Di kalangan hamba Allah ada yang Allah pilih jadi popular. Yang ni tak popular, macam sebut kedai makan. Tuan-tuan percaya atau tidak, ada kedai makan tak popular tapi dia sedap. Dia tak popular, dia mungkin tak viral, tapi sedap. Kita punya sedap dia makan, tapi dia tak boleh nak diviralkan. Kalau viral pun tak ramai orang datang, tapi dia sedap. Kita kenal kedai-kedai makan yang tak adalah orang beratur, tapi makanan dia sedap. Kadang-kadang lebih sedap pada yang kedai beratur. Kadang-kadang. Kenapa? Ya, itu urusan Allah nak angkat dan sebagainya. Ada orang popular cepat, ada orang popular lambat. Ada orang mau 60 baru popular. Dia masa muda tak 60 dia popular. Ada orang pula popular masa mati. Masa dia hidup kita pun tak perasan sangat. Mati jadi popular pula dia. Allah angkat dia ketika mati. Penuh orang datang ke kubur dia, penuh orang ziarah dia. Jadi popular. Akhirnya orang tulis buku tentang dia. Ini dia urusan Allah. Ada yang Allah nak arakkan dia, ada orang yang Allah Ta'ala nak bicarakan dengan dia, ada yang orang yang Allah nak berkata-kata dengan dia. Maksudnya, orang yang dekat dengan Allah ini, dia berada pada fungsi pelbagai. Kalau tuan-tuan nak faham benda ni, tuan-tuan tengok sahabat Rasulullah. Sahabat Rasulullah ada yang kemuliaannya ialah ilmu. Zaid bin Sabit, Abu Musa al-Ash'ari, dia ilmu. Abdullah bin Mas'ud. Ada sahabat kemuliaannya ialah pada sifat pemurah dia, yang orang tak boleh lawan dia, seperti Abdul Rahman bin Auf. Ada sahabat popular dia kerana warak dia, warak sangat-sangat, seperti Abu Dzar al-Ghifari, seperti Abu Darda. Sampai dia hidup seorang warak. Ada sahabat memang Allah muliakan dia dengan perang, macam Abu Ubaidah, Khalid al-Walid, Amru bin al-As. Allah muliakan dia dengan perang. Ada sahabat Allah muliakan dengan menjadi pemimpin, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Allah muliakan dia pemimpin, dia memimpin baik, bagus. Ada sahabat
Allah muliakan dengan perniagaan. Ada sahabat Allah Ta'ala muliakan dengan baik tingkah laku dia, amat baik. Sehingga Rasulullah berkata pada seorang sahabat, kamu ni ada 2 sifat yang Allah suka kamu. Itu sifat pertama ialah al-anatu. Kamu suka tabayyun, maksudnya hati-hati. Dapat satu berita, tak adalah percaya cepat, tak adalah terus telang cepat. Dia hati-hati. Anatu, dia pun tengok berita ni ada tak manfaat saya, tak ada saya tinggal. Oh, berita ni betul tak betul? Oh, betul. Okey, dia panggil anatu, berhati-hati. Tabayyun, bukan jenis pantang dapat berita tapi longkang pun percaya. Rendahnya mentaliti kita. Sumber asal dia tak nak ambil, dia ambil sumber longkang juga. Dia ambil sumber daripada yang tak boleh dipercaya, asalkan itu benda baru bagi dia ambil. Jadi kita dalam kehidupan, setiap berita sampai pada kita daripada sumber yang betul. Dan setiap berita yang sampai pada kita, kita pun kena nilai dia punya, kena grading dia. Ni grade berapa ni kita nak terima. Kalau grade C, terima berapa? Ni grade A. Dan kita juga kena fikir manfaat dia. Ada manfaat? Tak ada buat apa, awak nak tahu. Dia anak 10 ke anak 12 pun masalah awak. Dia kerja malam ke kerja siang pun masalah awak. Tapi kita suka tanya benda macam itulah. Kita tak ada anatu. Yang kedua, al-hilmu, sifat lembut. Sifat lembut, tolak ansur. 2 perkara ini Allah suka kamu. Apakah sahabat lain tak ada sifat ini? Ada, tapi dia lebih popular dengan sifat ini. Maka setiap sahabat Rasulullah SAW, mereka mewakili pelbagai aspek keadaan, fungsi. Tapi semua mereka ialah Allah sebut dalam Quran, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah redha pada mereka. Sebab itu bila kita sebut nama sahabat, radhiyallahu anhu, tak ada orang dapat darjat itu melainkan para sahabat yang hebat ini. Radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhu. Ataupun orang soleh tertentu mendapat radhiyallahu anhu, Allah redha dia. Maka mereka ini dalam fungsi yang pelbagai. Yang wanita ada fungsinya, yang lelaki ada fungsi, yang kanak-kanak ada fungsi. Ini yang dimaksudkan oleh Syekh Abdul Qadir. Setiap orang bila Allah Ta'ala dah terima dia sebagai hambanya, Allah akan letak dia pada fungsi dia. Akhirnya berfungsi. Sebab itu kita lihat dakwah Islam tersebar bukan kerana ustaz, seorang ustaz, seorang penceramah, tak. Kerana semua mereka berfungsi sebagai pendakwah dengan situasi mereka. Yang namanya pemerintah, saya bukan dakwah dengan kekuasaan. Yang namanya pejuang, saya bukan dakwah dengan perjuangan. Yang namanya peniaga, saya bukan dakwah dengan perniagaan. Yang namanya orang alim, saya bukan dakwah dengan ilmunya. Yang namanya individu, saya bukan Islam dengan akhlaknya. Sebab itu Islam berkembang cepat. Kalau Islam ni berkembang dengan ustaz, dia lambat. Ustaz, ada orang nak masuk Islam ni ustaz. Ustaz datang, kejap lah. Lepas ustaz habis shopping, ustaz datang. Tangguh ni masuk Islam. Sebab apa nak masuk Islam kena panggil ustaz? Padahal bukan awak tak reti ajar dia ngucap, ajar orang ngucap. Sebab dia tak tahu fungsi dia. Dia ingat ustaz je boleh Islamkan orang. Oh, kena panggil ustaz ni Islamkan dia. Oh, kena panggil ustaz debat dengan dia. Tetapi hari ini bila kita tak faham fungsi kita, maka Islam terbatas pergerakannya. Kerana semua orang faham fungsi dalam berdakwah, Islam bergerak cepat. Yang namanya berniaga, dia jumpa ramai kawan-kawan non-Muslim. Okey, dakwah. Yang namanya petani, dia jumpa ramai orang-orang yang sekian-sekian untuk didakwah. Yang namanya pekerja pejabat, yang nama kerja itu, kerja ini, kerja kilang, dia jumpa kawan-kawan non-Muslim, dia berdakwah. Dengan itu Islam tersebar cepat, bukan kerana ustaz. Ini semua benda suruh ustaz. Akhirnya lambat. Yang patut sebulan masuk Islam 100 orang, 2 orang je masuk Islam. Bila ustaz cuti sekolah balik kampung. Tunggu ustaz balik kampung, kita masuk Islam. Dia boleh tunggu lama macam tu. Tak, kita tak akan tunggu siapa pun. Kalau ada seorang depan saya nak masuk Islam, saya tak akan tunggu ustaz. Atau tunggu pejabat agama buka. Saya tak akan tunggu pejabat agama buka. Saya Islamkan dia Islam. Bukan kita tak tahu nak Islamkan dia, jangan ucap. Saat dia tanya apa-apa, itu urusan Allah. Kita mulakan, Allah sempurnakan. Dia kaedah kebaikan, pegang sifir kaedah kebaikan. Kita mulakan, Allah sempurnakan. Kadang-kadang kita takut mulakan kebaikan. Takut Ustaz, takut nanti. Jangan cerita benda tu. Kita mulakan, Allah sempurnakan.
Ada orang nak buat haji takut dah Ustaz. Saya kau buat haji takut itu, takut ni. Dia fikir orang sibuk, orang ramai ni. Tanda berebut. Jangan. Awak mulakan, Allah sempurnakan. Ada orang Ustaz, saya takutlah nak kahwin Ustaz. Nanti tanggungjawab berat. Baik saya bujang je. Nanti kena tu ke tak. Awak mulakan, Allah sempurnakan. Ada orang tu Ustaz, saya takutlah nak mengajar ni. First time nak mengajar balik. Balik luar negara semua orang takut Ustaz mengajar. Takut ngajar-ngajar orang tidur. Ustaz tak apalah, Ustaz dah terbiasa mana murid tidur. Saya tak boleh. Takut orang tak layan. Dia start mengajar, orang baru fresh belajar apa ni, balik luar negara. Dia takut nak start mengajar, dia takut mengajar orang macam pandang rendah dia. Kena pula anak murid otak-otak 20 tahun dah mengajar ustaz-ustaz lain. Dia nak start kuliah ni, takut orang ni pandang rendah, takut orang tak peduli. Ya betul, apa yang dia sangka tu semua berlaku. Tengah mengajar, yang ni main telefon, yang ni sembang, yang ni tidur. Yang ni duduk keluar masuk, buat sibuk je. Dia tutup pintu, kuat tingkap. Dia sibuk macam tu. Masa mengajarlah dia buat sibuk dia. Masa tak ngajar dia tak sibuk. Oh, ganggu betul. Akhir ustaz ni 2 kali je ngajar, betul batal. Sebab apa? Dia takut. Walhal dia patut pegang sifir ini. Awak mulakan, Allah sempurnakan. Kita mula ngajar, memanglah tak ada orang nak dengar, tak apa. Tak ada orang nak dengar, ngajar. Awak mulakan. Nanti Allah sempurnakan. Allah hantar orang baik untuk belajar. Allah hantar orang-orang yang akan bersama dengan awak. Bukan sekadar waktu belajar. Luar belajar pun dia bersama awak. Maka awak dapat benda kebaikan. Sebab itu sifir kebaikan, kita mulakan, Allah sempurnakan. Tuan-tuan jangan takut apa pun bila buat baik. Saya takut nanti kalau saya ajak dia masuk Islam, dia tanya soalan tu, dia tanya soalan ni, macam mana jawab? Mulakan, Allah sempurnakan. Dalam buat kebaikan, jangan kita tak buat kerana takut itu, takut ini. Saya ni nak tegur jiran sebelah, tapi takut dia tak layan. Sebab muka garang tu. Lah kita nak adab jiran, nak tegur lah. Masa nak beri juga kuih ondeh-ondeh, takut dia baling dalam muka kita, Ustaz. Dia mari fikir tu teruk sangat. Tahu dah buat belum? Belum. Tapi fikir macam tu lah. Mulakan. Nampak jiran, Assalamualaikum. Rupanya baik. Muka je garang. Hati ada taman. Lembut orangnya. Kita beri dia ondeh-ondeh. Dia beri kita nasi Arab. Betul lah, untung kita buat baik. Tuan-tuan jangan takut mulakan kebaikan. Ustaz saya ni gaduh dia Ustaz. Nak minta maaf ni tapi takut. Kau pergi kat dia tiba dia lempang saya, pukul saya. Saya ada buat salah dengan dia. Tak, awak mulakan kebaikan. Allah sempurnakan. Ada seorang anak. Dia tinggal mak dia lama sangat. Ayah dia lama. Tapi dia nak balik semula. Dia takut ayah dia sepak dia, pukul ayah garang. Takut mak dia maki dia. Oh, takut Ustaz. Kita katakan pada dia, mulakan. Allah sempurnakan. Balik juga dia. Minta maaf. Rupanya mak dia rindu dia. Ayah dia rindu dia. Ayah pun dah berazam, kalau anak aku balik, aku tak sepak dia. Aku akan peluk dia. Mak juga begitu. Dia dah bayang ni kalau balik kena sepak dia. Mak ayah dah aku ni kena marah, kena maki. Dia fikir. Tuan-tuan, yang menjadikan kita berfikir begitu syaitan. Sebab itu kita kena berani buat baik. Yang kita patut tak berani buat jahat. Buat jahat jangan sekali. Kalau buat baik, walaupun kita ada fikir gitu begini, saya ni suka bagi makanan korang, takut dia tak terima, malu saya. Dia kan jenis suka bagi makanan korang. Contoh, bangun bagi. Habis kalau dia tak terima, tak muka malu kita. Dia buat tolak. Tak apa, awak bagi dulu. Akhirnya dia bangun, rupanya orang nak. Yang kita tak nak, dia makin bersuka buat baik. Jadi jangan kita dihalang dengan apa pun prasangka untuk tidak mau buat baik. Kita sentiasa pegang syiar, kita mulakan, Allah sempurnakan. Saat saya nak bangun qiyamul lail, tapi boleh ke bangun? Tak, awak mulakan dulu. Takut ngantuk tengah semayang rebah. Saya tak nak puasa ni, tapi takut lapar. Takut tengah hari lapar ke apa. Tak, awak mulakan, Allah tolong awak. Akhirnya dia niat puasa, alhamdulillah sampai maghrib. Sedap pula puasa, kata dia. Nak puasa lagi lah. Kan awak mulakan. Saat saya nak menuntut ilmu, tapi yelah, takut menuntut ilmu. Saya ni jenis suka tidur, Ustaz. Jenis tidur pula, jenis dengkuk. Bukan tidur biasa-biasa ni. Macam mana? Tak, awak mulakan, pergi belajar. Jadi dia start belajar. Alhamdulillah dia tak tidur. Sebab dia mulakan. Sebab ramai orang, Ustaz, saya bimbang jumpa tok guru, nanti dia tengok kita semacam, kita banyak dosa, Ustaz. Nanti dia buka kasyah, nampak jahat kita, habis kita. Tak, awak mulakan. Akhirnya dia belajar, tok guru tu tak nampak apa pun rupanya.
Bukan tak nampak, dia tak beritahu. Dia jaga rahsia kita. Okay, alhamdulillah kita pun boleh selesa. Rupanya boleh, senang je, tak susah. Tak adalah ustaz nak tengking-tengking kita, okey je. Tak adalah nak tolak kita. Tetapi itulah dilema oleh orang yang nak mula buat baik. Bukan kata orang yang tak biasa buat baik. Yang biasa buat baik pun dilema untuk buat baik pada keadaan tertentu. Tetapi jangan dilema buat baik. Buat je. Namanya baik, tuan-tuan buat. InsyaAllah Allah sempurnakan. Saat saya nak sedekah sikit, dia terima ke sikit-sikit? Tak buat je, sedekah je. Itu dah kemampuan awak. Maka itu beri manfaat. Kita ni nak ziarah orang sakit, tapi tak reti buat-buah tangan. Nak buat-buah tangan orang sakit ni. Atau tak mampu orang lain, orang sakit dia bawanya KFC, bawanya buah, bawanya apa ni, nasi kandar semua. Kita ni dah tak ada duit, tak reti pula. Bawa yang masak. Orang lain. Barangkali hari itu yang paling bermanfaat. Barangkali. Kita tak reti bawa kari 4 putar je. Tu yang kita tahu. Itu pun yang frozen tahun lepas ada. Goreng pergi. Rupanya itu paling sedap sekali dia makan. Tetapi kita tak tahu bagaimana Allah menilai kebaikan kita. Kalau kita tak mulakan. Sebab itu mulakan kebaikan, kita akan nampak kesempurnaan daripada Allah. Wallahu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.